promosi perdana, ada klub untuk orang-orang kaya di sana, di mana saya menyanyi. Nama klub tu Lake Club. So dalam Lake Club tu ada orchid room di mana orang-orang kaya, kerabat, politician akan makan malam dan saya akan nyanyi dengan kumpulan. Dulu satu malam tu isteri Tan Sri Asman Hashim pergi dekat dengan saya. Dia cakap, adakah ini full time job awak? Saya cakap, ya madam. Saya panggil dia madam. Saya tak tahu sebenarnya dia kerabat Tunku, Puan Sri. Puan Sri pun dulu Datuk saya tak tahu Puan Sri itu apa, Tan Sri itu apa. So saya panggil madam, cakap dia, ya madam, ini full time job saya. Lepas tu dia cakap, awak nak kerja siang tak? Saya cakap, kerja apa madam? Dia cakap, awak boleh ajar muzik tak? Tu bila soalan tu datang, saya punya kepala, sebab saya nak cari makan, saya kena cakap ya. Saya tak boleh cakap tak boleh. So masa tu saya cakap ya. Ya madam, saya boleh. Lepas tu dia cakap, awak boleh ni tak? Teori main piano boleh tak? Dulu Datuk, saya tak boleh main piano Datuk. Lepas tu saya cakap, ya madam, saya boleh. Lepas walaupun tu kau tak tahu, kau cakap ya juga. Dia cakap ya Datuk. Tapi saya tak menipu. Tapi saya tak tahu nak cakap apa. Dia macam ni. Dia macam ni. Itu hari Tuesday. Tuesday ni Selasa. Dia cakap datang ke sekolah saya hari Rabu. So masa esok kemudian saya cakap dengan isteri saya, Bi, saya kemungkinan dapat job ni. Saya nak dapat job ni. Tapi saya nak awak tolong saya. Bawa saya besok ke tempat Giant atau Carrefour di mana ada mainan-mainan budak. Sebab saya tahu tempat ni memang ada piano atau keyboard mainan. So bila kita dah sampai Carrefour tu, tempat mainan budak-budak, saya cakap dengan isteri saya, tinggalkan saya sini 2 jam. Saya nak dapatkan tangan saya kat piano tu supaya dia nampak betul-betul. Sebab saya punya pakcik-pakcik di Filipina memang semua pemuzik Datuk. Saya pernah nampak. Lepas tu saya kena dapatkan solfege tu, do re mi fa sol la ti. Tangan saya kena letak betul-betul. Lepas 2 jam isteri saya sampai balik, saya cakap okey cukup. Lepas tu besok saya kena pergi sekolah Puan Sri Arisha, Tunku Puan Sri Arisha. Saya kena nampak macam profesional Datuk. So masa tu saya pakai shirt, saya letak tie. Saya pergi kat sekolah tu. Lepas tu Puan Sri tu cakap, okey tunjuk dengan kami apa yang awak tahu. Okey, saya tunjuk Datuk. Tapi apa yang saya tunjuk dekat diorang adalah ajaran daripada ayah saya. Macam mana ayah saya ajar saya ajar diorang. Lepas semua tu, Puan Sri cakap, okey awak dapat kerja ni. Awak sudah dapat kerja. Saya terkejut Datuk, tapi saya takkan nampak terkejut macam tu. Saya relax je, okey. Thank you Puan Sri. Tapi saya keluar ke sekolah tu Datuk, saya berlompat. Itu baru dapat kerja. Saya tak tahu lagi apa yang saya kena buat. Yalah. Di dalam sekolah Tan Sri Asman Hashim ni, nama dia Suara Singing Shop. Saya bekerja 8 tahun Datuk. Dalam 8 tahun ni Datuk, tengah-tengah 8 tahun ni, saya belajar muzik under Australia. Saya belajar muzik dengan diri sendiri dan juga under Australia. Saya tercapai Datuk, saya graduate untuk stage performance. Lepas tu Istana Budaya panggil saya Datuk. Sebab anak-anak murid saya dari dulu, diorang dah diorang nak bertanding sampai keluar negara. Sampai Istana Budaya tahu, Istana Budaya panggil saya, hello, is this Mark Ichibari? Kita nak minta tolong untuk ajar semua
delegates di Malaysia bertanding di World Competition of Performing Arts di Hollywood. Di situ banyak menjadi anak murid saya, Iwal Hafiz, Asmidar, ada yang Cina-Cina, dan alhamdulillah bila diorang pergi sana, diorang akan menang emas dan semuanya. Sampai situ tahap Datuk. So bila saya balik di mana saya bermula, kalau saya cakap saya tak boleh, saya takkan capai ni Datuk. Mana jawapannya kena boleh juga Tapi soalannya, adakah saya menipu dulu atau tak? Ya. Tapi saya rasa kelebihan yang ada pada Mak ni ialah bukan menipu Mak, tapi keyakinan yang awak ada yang membuatkan awak berani untuk berkata ya. Dan awak mempunyai satu pemikiran yang begitu sharp untuk dapat apa yang awak nak. Dan bila awak kata ya tu maknanya awak tahu, walaupun awak tak tahu main piano, tetapi awak punya insting untuk diri awak tu cukup kuat, dan awak berjaya membuatkan awak boleh menunjukkan yang awak boleh main piano walaupun sebenarnya awak tak boleh main piano. Tapi ini bukan sebarangan Mak, bukan ada pada semua orang. Dan akhirnya awak punya student-student ni boleh pergi sampai begitu jauh. Dan saya nak tahu cerita, okey, bila awak dah diterima bekerja tu, macam mana awak mengajar dia orang Mak? Macam mana awak pergi ajar? Tekan do re mi tu je gua ajar dia. Banyak Datuk, bukan saja di segi muzik, saya sentiasa mengajar anak-anak murid saya di segi kehidupan juga, di segi disiplin, dan juga sebab menjadi seorang manusia ni yang paling penting adalah perangai. So saya kena pastikan saya ajar diorang benda-benda tu. Dan saya dari Filipina, dari kecil 7 tahun sudah menyanyi di church. Pakcik-pakcik saya ketua-ketua choir, pemuzik. Di situ pengalaman saya dapat, saya bertua, dan juga apa yang saya belajar dalam hidup kesusahan, saya akan bagi ilmu-ilmu tu ke anak-anak murid. Maknanya sebenarnya sebabkan pada pendapat saya, family awak ni adalah family yang berkecimpung dalam dunia muzik, dan membuatkan sebenarnya darah awak tu adalah darah anak seni. Darah awak tu memang darah anak seni, sebab tu awak confident dan awak boleh berjaya sampai sekarang. Okey Mak, boleh tak cerita Mak, masa awak sampai KL, macam mana kau boleh kenal dengan wife kau Mak? Mak. Jodoh. Memanglah aku tahu jodoh. Memang jodoh, tapi kalau jodoh tu daripada mata turun ke hati baru jatuh cinta. Kan kalau tak tengok, mana kau nak tahu jodoh, tapi kau duduk dekat dalam hutan tu tak datang tak perempuan nak kahwin dengan kau. Mana ada monyet yang datang. Okey. Isteri saya sekarang ni Datuk, dia adalah kawan pertama saya di Malaysia. Kawan perempuan pertama saya. Kau jumpa kat mana? Saya jumpa dia masa tu diorang ada macam dinner untuk company diorang, dibuat kat hotel di mana saya bekerja, dan kita lah pemuzik untuk diorang punya dinner untuk company law firm tu. Dia punya bekerja dalam law firm dulu. Bila saya nampak dia pertama kali Datuk, habis. Apa yang habis? Habis Datuk. Jatuh cinta. Jatuh cinta pandang pertama? Pandang pertama jatuh cinta Datuk. Saya Datuk, gadis Melayu saya tak pernah nampak lagi. Habis sebelum tu kan tak pernah jumpa perempuan lain? Jumpa, tapi dia tu lain Datuk. Dia aura dia lain sikit. Apa yang lainnya? Ceritalah sikit. Dia
Tak tahu Datuk, saya pun tak tahu. Saya terpikat dia terus macam tu. Oi. Sampai saya nak sampai saya minta nombor telefon dia. Sampai saya nak berkawan dengan dia. Sampai saya nak minta izin ayah dan mak dia untuk kahwin. Sampai macam tu Datuk. Sampai macam tu saya punya sayang dia. Okey, cuba kau cerita sikit. Okey, engkau kenal dengan dia, sebab aku rasa dekat Malaysia ni, aku rasa isteri kau yang banyak memberi sumber inspirasi pada engkau lah. Kan dia banyak bantu engkau untuk bergerak ke apa semua kan. Jadi bila kau jumpa dia, engkau ajak dia keluar kali pertama setelah berapa lama kenal dengan dia? Setelah 1 bulan, 2 bulan. Lepas 1 bulan dia ajak saya. Oh, dia ajak kau, bukan kau ajak dia? Sebab saya tak ada kereta Datuk, saya tak kenal siapa-siapa. So mungkin diorang kesian kita duduk kat satu tempat je, kat hotel. So dia ajak saya pergi makan dengan saya punya satu lagi pemuzik tu, saya punya kawan. Kita pergi makan kat luar. Lepas tu kat luar pula Datuk, dibawa kita ke tempat yang sangat pedas. Oi, saya dengan kawan saya Datuk berapi Datuk. Sebab di Filipina kan tak makan pedas kan. So itu pertama kali saya keluar daripada hotel. Lepas tu bila 2 kali dia ajar saya, dia cakap, you tahu tak Malaysia ni ada tempat banyak yang awak boleh pergi. Dia cakap, awak nak pergi mana? Saya terus cakap Datuk, saya nak pergi ke LCC. Kenapa kau nak pergi ke LCC? Okey Datuk, sebenarnya KLCC ni Datuk sangat famous di Cebu City, sangat famous di Filipina. Kita ada patung KLCC macam ni banyak ke sana Datuk. Sebab masa 2000, awal 2000 ada cerita dengan Sean Connery dengan Teresita Jones. Tajuk cerita tu Entrapment. Diletupkan KLCC tu. Lepas tu si Teresita Jones ni Datuk, dia adalah setengah darah dia Filipina. KLCC dikenali sebagai bangunan yang paling tinggi di dunia masa tu. Lepas tu ada cerita yang saya menangiskan Datuk masa tu. Ada sebab bila saya dengan kawan-kawan saya datang ke pertama kali ke KLCC tu dengan kita punya ejen. Sebelum saya punya isteri bawa saya. Pertama kali kita nampak KLCC Datuk, dia memang menangis Datuk. Kita semua memang menangis. Sebab tak pernah nampak bangunan macam tu cantik. Lepas tu Datuk kena cuba ni. Bila kat bawah Datuk, tak ada orang ramai tahu ni Datuk. Bila kita kat bawah Datuk macam ni, contohnya how many angles? 50, 60 degrees angle Datuk dari bawah. You tengok ke KLCC Datuk, dia macam 2 orang pegang tangan Datuk. Dia macam tu. So masa tu kenapa saya menangis? Sebab saya teringat mak dan ayah kat Filipina. Pernah nampak bangunan macam tu. Lagi-lagi ayah saya dia suka civil engineering. Okey, lepas tu kau suruh bini, lepas tu masa tu friend kau lah, kau suruh orang rumah kau bawa pergi KLCC. Lepas tu dia tak tergelak ke? Dia suruh tak ada banyak tempat kau nak pergi KLCC. Saya tak tahu apa dia rasa Datuk, tapi dia layan saya tua. Mungkin dia cakap, kenapa KLCC Tapi ini pelik Datuk, saya sangat pelik ni. Kenapa kebanyakan Malaysia dia macam, kenapa nak pergi KLCC? Macam dia orang tak tergagum dengan benda tu. Tak, dia macam ni Mak. Kadang-kadang orang sesiapa pun di mana-mana di dunia pun kan, kalau benda depan mata dia tak tahu nak appreciate. Macam sekarang orang Malaysia lah, orang Malaysia termasuk aku juga, kadang-kadang dekat dalam Malaysia ni, masuk Sabah dengan Sarawak tu, ada banyak tempat yang kita belum pergi lawati, tapi sibuk nak pergi luar negara.
Faham tak? Macam kau pun sama kak. Dekat Filipin tu ada banyak tempat yang best-best lagi. Kau tak pergi lagi. Kau sibuk nak tengok KLCC. Macam tu lah. Kan? Dan kita rasa macam, alah, kalau KLCC besok aku boleh pergi. Lusa aku boleh pergi. Anytime aku boleh pergi kan. Sebab benda tu depan mata. Kan? Tapi saya memang kagum lah bila KLCC semua siap, Mak. Memang kita orang dah pergi tengok dah. Memang dah pergi ambil gambar semua. Jadi dah macam benda tu dah biasa kan bagi kita orang kan. Bukan kata kenapa KLCC kan. Bagi kita macam benda tu okey, kita dah tengok hari-hari macam tu. Oh. Sudah biasa. Sudah biasa. Lepas tu Mak, berapa lama kau kawan dengan orang rumah kau sampai siapa yang kata aku sayang kau dulu ke macam nak couple lah, macam jatuh cinta, berapa lama? 2 hari. Gerau. Kau lojok lah macam tu 2 hari. Kita berkawan 2 tahun, Datuk. 2 tahun. So sebelum tengah-tengah 2 tahun tu, Datuk, sebab saya sangat nak mendekati isteri saya. Saya sangat nak dia. Saya sangat nak dia tahu yang saya ni sangat jujur. Saya masuk Islam, Datuk. Okey, Mak, kau masuk Islam sebab isteri kau ke kau memang betul-betul nak masuk Islam ataupun sebab kau nak kahwin? Fikiran saya sana masa tu, Datuk, dia banyak keliru, banyak banyak culture shock, macam banyak benda yang saya tak pernah rasa dulu. Contohnya agama. Masa saya kerja di hotel pertama di Glen Maripan Pacific, sekarang Holiday Inn, saya ada kawan, Datuk. Saya ada kawan, dia penyapu hotel tu, Datuk. Dia bukan penyapu, dia tukang sapu. Dia tukang sapu hotel tu. Penyapu macam kan tu, penyapu. Bukan sapu. Ya, dia tukang penyapu, dia tukang sapu, Datuk. Lepas tu dia seorang Islam, Datuk. Tapi, Datuk, dia lah manusia yang paling baik saya jumpa. So dari situ saya punya fikiran apa yang agama Islam ni daripada dulu-dulu yang saya nampak TV jahat-jahat semua, dia terubah terus. Sebab saya tercakap dengan diri saya, takkan dia pergi neraka, saya lagi boleh pergi neraka kot. Lepas tu dia orang Islam. Daripada situ, Datuk, untuk tentang agama saya dah macam dah lain dah, dia dah terbuka. So masa saya kahwin, masa saya nak masuk Islam tu, Datuk, saya dah tak fikir twice, Datuk. Saya dah tak fikiran ini agama yang tak bagus, sebab saya nampak. Dan dari situ juga saya nak buktikan kepada isteri saya yang saya jujur. Saya jujur nak belajar agama, saya jujur nak kahwin dia. Alhamdulillah. Saya rasa Allah pilih engkau, Mak. Allah pilih engkau untuk masuk Islam. Kau tahu, Mak, kan, orang yang masuk Islam tak kisah umur dia berapa pun, semua dosa-dosa dia yang dulu tu semua dia tak kira, dia jadi putih. Kau masuk Islam umur berapa, Mak? Saya umur 22. Okey, Mak, bila kau dah masuk Islam, aku rasa isteri kau mesti happy masa tu kan. Bila, Mak, kau pernah cerita kat aku macam mana kali pertama kau nak pergi jumpa dengan bapa orang rumah kau ni. Kau ni kat Filipin apa semua. Masa tu kau jumpa dia, kau dah masuk Islam belum, Mak? Kau jumpa mak bapak orang rumah kau? Masa tu saya dah nak masuk, Datuk. Saya sudah ada plan nak masuk. Tapi saya diajar untuk datang rumah. So saya satu tempat je saya tahu dulu, Datuk. Saya tahu satu tempat je, Central Market. Sebab di Central Market semua bas ada ke situ.
boleh bawa kita di seluruh Malaysia. So, saya diberitahu untuk isteri, awak kena naik ni, you kena naik Batu Caves. You kena pergi ke Batu Caves. Okey. So saya naik tu, saya pergi ke Batu Caves. Sebelum tu bila saya sampai, itu hari raya dah tu. Masa ni hari raya. Oh, kau pergi masa hari raya lah. Tu dia tak tahu yang saya ni nak impress dia dan juga mak dengan ayah dia. So saya sebelum saya pergi ke Central Market, ada kedai kat belakang tu, macam kedai warta kat belakang. Saya nak cari baju Melayu dah tu. Baju Melayu saya tak tahu nama dia. Saya panggil baju Malaysia dulu. Saya cari baju Malaysia. Saya kena cari yang ada KLCC dah tu, sebab saya bangga KLCC. Mana ada baju Melayu ada KLCC? Ada dah tu. Ada. Baju saya dulu saya beli warna biru, saya beli RM15.90 masa tu, 2002 tahun. Lepas tu saya pakai terus, saya pergi tandas, saya pakai terus. Saya punya warna rambut dulu dah tu macam warna budak pemuzik, ada warna macam kuning. Lepas tu saya naik bas. Bila saya naik bas ke Batu Caves, semua ke dalam tu berwarna-warni dah tu. Sekarang baru saya ingat, semua tu adalah Indonesia dan juga Bangla ke dalam bas tu. Sebab rambut pun tak ada sungkup. Okey. So saya naik bas, saya pergi ke Batu Caves. Saya datang depan rumah. Mak dengan ayah dia ada ke depan dah tu. Tengok. Saya bangga dah tu, saya pakai baju Malaysia, baju Melayu. Ada gambar KLCC ni. Tak, di banyak KLCC dah tu sampai ke seluar. Di bukan gambar. Oh, dia banyak kecil-kecil tu lah. Kecil-kecil. Kalau digabungkan, dia akan naik atas. Okey. Lepas tu kau sampai kat depan rumah tu, kau tak mengelabak, kau tak takut ke? Ada takut. Takut tu mesti ada. Tapi dia punya dia punya ayah sangat baik. Pak mertua saya takkan biarkan dia. Mak mertua saya akan tengok dia orang sampai ke akhir hayat sebab sangat baik Datuk. Okey, kau sambung. Lepas tu kau jumpa bapak dia tengah tunggu, lepas tu kau sampai. Okey, apa cerita lepas tu? Saya diajar masuk. Okey, tapi ada pelik dekat muka pak dengan mak mertua lah, sebab dia orang tengok saya punya baju KLCC. Tapi saya rasa dia orang suka. Oh, okey. Tapi orang punya muka tak senyum, macam tengok je macam. Terus saya masuk rumah. Di hari tu juga yang saya pertama kali dapat makan rendang dan juga ketupat. So saya kena tunjuk, kita kena tunjuk baiklah Datuk, kan? So kita nak berdekati dengan anak dia. So dari situ saya punya ayah mertua dah sikit-sikit terima saya, sikit-sikit. Dia tak ada adik-beradik lain ke? Oi, banyak. Banyak? Berapa lori? Saya dipanggil lagi sekali Datuk. Oh, lepas hari tu dipanggil sekali. Oh, ini serius ni. Ingat, saya dipanggil balik. Saya dipanggil balik satu hari. Bila saya sampai ke rumah, saya keluar, dijemput masuk dalam. Bila saya masuk dalam, ada 5 lelaki Datuk. Macam kerusi macam bulat Datuk. Yang ke-6 tu saya punya pak mertua. So bila saya depan-depan semua lelaki, satu lelaki tu Datuk askar, dia sangat besar. Abang dia askar. Lepas tu yang abang dia tu satu, dia tepuk-tepuk kerusi macam ni. Macam tak senyum. Lepas tu saya diajar duduk depan. Okey,
Di situ saya interrogate Datuk, interogasi. Bukan interview integrasi okey. Ayah pak mertua saya, dia ada laki kat sebelah berdiri, sebab ayah pak mertua saya dia tak boleh cakap English, so dia ada translator. Okey, so bila translator dah cakap, ayah saya cakap dengan translator sampaikan kat saya pertama kali soalan, Pam, what is your intention for my daughter? Okay, soalan banyak. Yang tu pertama ada tu, I cakap I don't have any bad intention from your daughter, sir. I just want to be friend. I want her to get to know me. Yeah, I'm not from here. And she always help me. I want to know her better. I said. Kemudian soalan datang. Bila soalan datang ke saya dah takut sebab tak ada orang senyum. Anak-anak lelaki ni kada. Abang di 55 semua serius? Semua serius Datuk. Lepas tu soalan semua datang, saya dah fikir, saya ke tengah-tengah ni, kalau saya cakap salah nanti apa yang akan jadi kan. So soalan yang datang, saya kena cakap ya Datuk. Saya tak boleh cakap tak boleh. Saya tak boleh cakap no. Saya kena cakap ya. Soalan, do you love my sister? Do you love my daughter? Cakap ya. Lepas tu saya senyum. Sebab saya takut. Saya takut Datuk. Yang satu tu Datuk, memang besar Datuk. Besar macam ni. So lepas interogasi tu macam 1-2 jam, ayah dia whisper to the brother. Lepas tu dia punya abang cakap, okey, ayah saya cakap dalam bahasa Inggeris. Ayah saya cakap ayah sudah bagi green light untuk awak dah boleh datang sini anytime you want. Okey, tapi bila dalam abang-abang dia dan juga ayah dia Datuk, saya nampak ayah dia sangat baik Datuk. Dia memahami saya bertuah. Tapi selepas ni Datuk, bila saya dibagikan green light, ada satu Datuk, mesti memang tak suka saya. Bila saya sampai Datuk, dia mesti ada Datuk. Dia mesti ada kat depan. Dia akan cakap dalam bahasa Inggeris, awak nak pergi mana? Saya cakap, saya nak jumpa Ihsan. Dia cakap, tak boleh. You pergi dari sini. Yang abang yang angka tu ke? Bukan Datuk. Dia yang satu ni dia memang religious.